السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. وبعد بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk berada sama-sama di dalam majlis ilmu, majlis yang disukai oleh Allah, Rasul, para malaikat dan seluruh orang-orang mukmin, dan ia juga merupakan majlis yang dibenci oleh para syaitan iblis, orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir. Sedangkan janji Allah Ta'ala itu menjadikan majlis ilmu itu sebagai Raudatun min Riyadil Jannah, iaitu salah satu daripada taman-taman syurga. Justeru itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kuliah subuh pada hari ini kita akan menyentuh soal-soal yang berkaitan dengan ini. Kita sudah sampai kepada penghujung, dan memang terhujung untuk tahun 2023 miladi atau Masihi lah. Kemudian kita akan masuk besoknya pada tahun baru. Berkatalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang paling kurang itu adalah umur dan yang paling hampir itulah kematian. Orang yang sering mengingati umurnya yang makin berkurang, bertambah, maknanya kurang bertambahlah, iaitu orang yang sudah menghampiri kepada umur-umur kematian. Kematian ini tuan-tuan, dia tak kira sama ada tua, muda, kaya, miskin, pemimpin rakyat dan seumpamanya. Demikian itu mana sama-sama kita merenung kembali khazanah-khazanah ulama yang terunggul dan terulung, antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Hidayatus Salikin, yang mana dalam kitab itu oleh Syekh Abdul Samad Al-Fanimbani, dia ambil kata-kata banyak dalam tu, kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan hari ini kita lihat dalam kitab ni tentang menyatakan sifat kasih kepada dunia, sedangkan dunia itu memang sudah tercela. Hubbud dunia ni maknanya kasih kepada dunia. Kasih kepada dunia ni apa ciri-ciri dia tuan-tuan? Maka iaitu dicela oleh syarak. Bab cinta dunia ni dia memang dicela oleh syarak, kerana ia merupakan asal segala sifat kejahatan yang membinasakan akan manusia. Cinta dunia sampai orang jadi tamak. Bila tamak, orang dah tak fikir soal halal haram, dosa bahaya. Kita tengok kadang-kadang
orang niaga buah contoh, sanggup mencampurkan buah elok dengan buah yang buruk. Kadang-kadang mereka sanggup juga mengurangkan timbangan. Kenapa? Sebab sifat itu contohlah, tamak akan harta benda dunia. Sebab dia kasihkan dunia tu, dia tamak tu, maka akhirnya kasihkan dunia itu menjadi kepala segala kejahatan. Apa jahat di situ? Ialah tipu menipu. Sebab tu Quran sebut wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang menipu dalam sukatan dan timbangan. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 20. Malah sama-sama kita renung ayat ni tuan-tuan. Renunganlah nama tadabbur untuk kita perbaiki diri kita selepas ini. Itu matlamat dia. Man kana yuridu harthad dunya harsal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man yurid harthal ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Pengertiannya dalam bahasa Melayu kita surah Asy-Syura ayat 20 ni, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. Barang siapa yang berkehendak akan pahala akhirat. Pahala sini dia gunakan perkataan hars. Hars dalam bahasa Arab ialah ladang. Siapa yang hendakan pahala akhirat, nescaya aku tambah baginya, kata Allah, di dalam pahalanya itu. Dia panggil akhirat ni sebagai satu ladang yang untuk kita kaut hasil dia, namakan pahala. Dan barang siapa ada yang berkedahkan pahala dunia, pahala dunia pun ada, mana balasan dunia, nescaya aku beri akan dia dan tiada dapat baginya dalam akhirat daripada bahagian. Besok ke akhirat tak dapat apa. Contoh mudahlah, sebelum saya nak baca tafsir ayat ini tuan-tuan, agar kita tidak tersasar jauh daripada pengertian sebenar. Kan kadang-kadang ada orang puasa sunat ni. Puasa sunat sebab apa? Oh, sebab sihat. Oh iya ke? Saya tengok dekat YouTube, doktor tu kata, cara nak sihat, pertama menjaga makan, yang kedua exercise, yang ketiga berpuasa. Jadi nawai itu dia, nawai itu saum Ramadan. Kan? Niat puasa tu tujuannya apa? Sihat. Sihat tu dunia. Dapatlah dunia. Janji Allah Ta'ala gitu. Bukan janji saya. Allah Ta'ala kata ni. Jadi dapatlah dia sihat tu. Alhamdulillah. Tapi akhirat dapat tak? Tu dia. Tapi mesti ada orang nak tanya, Ustaz nak tanya Ustaz, dia tu niat kerana Allah Ta'ala, dan yang kedua niat kerana dunia. Dapatlah. Sebab dia pertama kerana Allah, yang kedua tu dunia. Tapi itu niat orang awam lah. Tapi niat orang-orang yang pangkatnya atas-atas di kalangan orang kekasih Allah, mudah fahamnya para wali Allah, dia buat amal akhirat untuk akhirat. Dia tak ada campur untuk dunia. Allahu Akbar. Itulah kita ni tak sama dengan mereka. Baik. Mari sama-sama kita lihat apa kata para ulama mengenai ayat yang ke-20 surah Asy-Syura ni. Asal turun ayat saya baca ni tuan-tuan adalah cerita pasal orang pergi perang fi sabilillah. Perang ni macam-macam jenis. Ada orang perang sebab nak dunia, ada juga. Ada orang perang sebab nak akhirat. Islam ni dia perintahkan orang berperang, tapi dengan syarat. Tahun 2 Hijrah perang Badar diisyaratkan sebab kerana apa? Sebab kerana mereka tadi pernah dirampas harta-harta mereka ketika berada di Mekah sebelum hijrah. Dan antara sebab juga untuk mengambil hak-hak mereka, dan juga antara sebabnya sebelum negara mereka itu diserang, dan ada juga kerana untuk pertahankan agama, menegakkan Islam dan seumpamanya. Itu yang turun ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Difardukan ke atas kamu itu berperang, sedangkan ia benda yang kamu tidak sukai. Ialah perang ni habis, duit habis beli senjata.
negara habis hancur sebab kena serangan dan seumpama. Dan ada orang yang pergi perang tadi bukan nak tegakkan agama Allah, bukan nak tegakkan Islam, tapi sebab kerana dia nak dunia. Apa dunia tu? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni tuan-tuan, kalau kita dapat bunuh musuh, kita ambil apa yang ada kat dia. Itu harta rampasan perang. Kalau nak tahu lebih lanjut, nama dia ghanimah, itu kena rujuk kitab fiqh lah. Kalau semua saya nak tapau tuan-tuan, sampai ke besok tak habis tajuk ni untuk dibincangkan. Siap dimaklumkan. Macam buat kereta lah kan. Bawa kereta ikut highway, kalau banyak singgah R&R, bila nak sampai ni ustaz? Awak tak? Itu. Awak nak sampai kita destinasi tu, kalau boleh cepat lah. Lambat juga. Kalau lambat sampai juga okey. Ni takut dah lambat, tak sampai-sampai. Boleh tuan-tuan insya-Allah Okey, alhamdulillah. Semua mengangguk tu, alhamdulillah. Tanda setuju lah tu. Menurut para ulama yang dikatakan harsal akhirah, bagi siapa yang ada handset, ada Quran, rujuklah Asy-Syura ayat 20 tu. Harsal akhirah ni maknanya al-amal wal kasbu, amal dan juga usaha. Itu dia. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kenapa anhuma? Sebab dia Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar lah. Wahrus li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutun ghada. Berusahalah kamu. Maksudnya wahrus, berusahalah kamu. Asalkan nama dunia ni usahalah orang panggil. Bahasa Melayu pula, tu bahasa Melayu. Dan guna bahasa Arab pun. Apa ni dipanggil wahrus, dan adalah kau berusaha. Lebih kurang ini. Untuk dunia kau seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi tak adalah orang hidup umur panjang sampai tiba masa mati-mati juga tuan. Tapi di sini menggalakkan cari rezeki. Cari rezeki itu sampai kita boleh simpan rezeki itu untuk kegunaan masa akan datang. Kadang-kadang untuk kita, kadang-kadang untuk keluarga kita. Tapi ulama-ulama dihuraikan macam mana orang zuhud. Zuhud ni ada 3 peringkat. Zuhud ni di mana ustaz? Orang tadi dia tak apa-apa suka, tak apa sayang dunia ni. Ya. Pertamanya dia boleh makan untuk 1 kali makan. Itu terlampau zuhud sangat. Dia tak simpan dah untuk petang. Ya. Itu Rasulullah SAW lah. Itu Rasulullah, dia makan habis itu. Sampaikan Rasulullah wafat pun Aisyah kata yang ada separuh roti je. Kita bayangkan tuan, roti canai tu bulat kan. Tuan-tuan bayangkan separuh je tinggal untuk Aisyah. Agak-agak kalau kita hari ni tengok macam tu fenomena ni tuan, dan bukan Rasul lah, apa agak kita kata pada arwah? Weh, tergamak tinggal banyak tu je. Itu je yang ada. Tapi bagi peringkat kedua, ada orang boleh simpan sampai 40 hari. Tu pertengahannya zuhud. Zuhud juga tapi 40 hari makanan disimpan. Zuhud paling bawah sekali dia kata, yang paling, tapi nak cakap tak tergamak lah, kita panggil ikut markah perisa lah, C punya lah. C, grade 3. Dia boleh simpan selama setahun. Kita gamak-gamak sampai C ke tu D terus ke E tu kan. Itu terpulanglah kita tuan kan. Ini nak kata saya kata tadi, benda nak cakap memang sedap, masa nak praktik tu susah. Jadi tanamkan hati kita tu, tidak ada perasaan terlampau kasihkan dunia tadi sampai lupa akhirat. Tetapi janganlah kau beramal untuk akhirat engkau seolah-olah kamu mati besok. Solat tadi, rasa tak ni solat terakhir? Gitu. Allah, lupalah ustaz, tak apa, tunggu zuhur je lagi. Zuhur kan kita rasa macam Nabi kata salatul muwaddi', orang yang bersolat akan mengucapkan ucapan selamat tinggal. Benar meninggal ni. Kalau lupa zuhur sekarang, ingat untuk asar kan. Kalau asar juga lupa, tak dapat dan menolong tuan. Itu maknanya memang tak siap dia nak mati je tu. Satu orang yang nak lawan sifat cinta dunia ni, dia cintakan kematian. Dia cintakan kematian, automatik cintakan akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni hanya hidup sebagai suatu, maksudnya apa dia? Kesenangan yang memperdayakan. Satu dunia ni orang Arab kata apa asal usul dunia. Dunia ni asal perkataan dia ialah dana'ah, hina. Itu Nabi masih berjalan dengan sahabat, jumpa bangkai anak kambing.
Nabi kata boleh makan tak? Tak boleh Rasulullah, bangkai. Macam tu dunia. Kau tengok tu dunia tu. Ada yang memaksudkan dunia tu asal berlafaz Arabnya ad-dunu, iaitu hampir, sebab lepas dunia akhirat tu tak ada alam lain lagi dah. Gitu tuan. Jadi bila kita beramal ibadah tu, rasa kita betul-betul nak mati ni. Nak mati dah ni. Tak? Besok je lagi nak meninggal. Bila orang dah sedia nak meninggal, macam mana agak? Kalau kita tengok orang dekat dalam penjara kan, hukuman mandatori. Kamu akan dihukum gantung besok. Jadi pegawai penjara tanya, kau nak makan apa? Kan? Kan masa itu tanya kan? Tanya, ya saya nak makan McD. Tak boleh, kena boykot. Tapi dah makan besok nak meninggal kan? Tak apalah, last chance je. Nanti aku jawab dengan malaikat lah, takut mati kempunan ni. Contohlah kan, gitu. Minta apa lagi dia? Aku nak martabak Singapura. Tu je. Nampak tak? Contoh itulah. Tapi dia orang kata tentang biasa dia minta je, makan tak habis. Besok nak meninggal. Tapi macam mana dia tahu besok dia meninggal tuan? Biasanya dia akan banyak beramal ibadah. Itulah pengalaman kawan cerita tuan. Kawan saya ni bukan pegawai penjara, tapi dia peguam kan. Dia tahulah. Tengok orang-orang yang salah tu, dia dah hukuman gantung. Kan, peguam dia tengok dulu. Okey betul, meninggal dah. Mana tahu kau buat apa pejam mata gitu je kan. Dia tengok ada cara tengok tu kan, orang meninggal tu kenal dah kan. Tengok. Dan dia cerita sendiri ni. Dia kata memang ada orang yang mati berbagai-bagai rupa tuan. Tapi dia pun orang soleh tu tuan, bukan macam biasa saja. Tahu dia. Orang yang benar-benar bertaubat macam mana. Keadaan mati itulah. Betul ada orang dia nak mati besok tu, rumah gantung tuan, memang ada perubahan diri dia berubah. Macam itulah kita bayangkan bila kita nak beramal untuk akhirat. Kita sebab mati tak tahu bila. Kadang-kadang terlupa lah tuan. Itu biasalah. Tapi macam mana pun, buang lupa itu, sentiasa ingat, maka ingatlah perkara yang akan hampir kita, itulah namanya kematian. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kata dia apa? Ini tafsiran dia. Man talaba bima razaqnahu hasan li akhirati fa adda huquqallahi wa anfaqa fi 'azadid dini fa inna man 'utihi thawaba dzalika lil wahdi 'asharan ila 700 fa akthar. Maksudnya ialah harf al-akhirah, iaitu pahala akhirat itu apa dia, kata Imam Qurtubi? Sesiapa yang mencari rezeki yang kami berikan itu sebagai pahala akhiratnya, maka dia menunaikan hak-hak Allah. Itu satu. Sekarang yang dalam dunia ni kita nak convertkan jadi pahala, boleh tak? Boleh. Nampak? Macam mana nak convert jadi pahala tu? Infaklah fisabilillah, bayar zakat, itu hak Allah antara yang wajib. Ada orang tanya, Ustaz, saya bayar zakat tapi saya naik infak. Memang tak sah lah. Pasal apa pula? Infak tu sunat. Yang wajibnya zakat. Habis tu jangan main-main dengan lafaz-lafaz tu. Ataupun niat. Walau. Masih kita kalau ikut ulama fiqah lah. Lepas tu kita fiqah kena belajar juga. Kan? Masa nak asingkan duit tu, dan niat ini untuk zakat. Habis Ustaz, kami pakai online, samalah. Masa nak keluarkan daripada online tu. Faham? Niat dia kat hati je. Yang lafaz mulut tu tengok pada keadaan. Kalau kita nak bagi pada orang, niat aku dah nak niatkan zakat. Bila kata aku dah niat zakat ataupun aku niat zakat, benda tu dah berlaku awal dah hati. Masa mengasingkan duit, itu cara dia lah. Yang tidak meragu-ragu kita. Ni dah bayar baru teringat. Allah lupa niat. Memang kena bayar sekali lagi lah. Kalau ada orang tu senang ni. Tuan ambil sekejap je. Main bagi duit balik. Kita niat tak apalah, okey lah. Kalau tu dah ambil, saya dah agak-agihkan dah. Jangan buat main. Babak niat ni penting. Lepas tu orang Melayu ni asal buat niat ni dia akan lafazkan. Nampak tak? Supaya dia rasa puas hati. Wa ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Itu bukan hadis. Itu kata-kata ulama, dia ambil pada kata-kata penyair Arab. Dia kata sebab itulah kukuhnya lafaz pada mulut itu boleh menunjukkan kepada maksud hati. Itu sajalah. Lepas tu kita ni orang Melayu bila semayang kat Mekah, Madinah tu orang Arab marah kadang. Dia tengok kita berdiri sebelah dia kat saf tu, tiba-tiba dia baca niat usolli, Arab dia tengok. Musalli ant. Usolli.
Isbat marah dia. Kan? Malam. Kalau kita bahasa Melayu terjemah dia apa? Kau ni pahal. Mayang kan? Rupanya kawan tu nak baca niat dia. Gitu tuan-tuan. Jadi seorang pakcik tu kata dengan saya, tadi ustaz saya semayang tak? Tu harap dia kata ni cuma marah. Pakcik buat apa masalah semayang? Saya baca usalli memang. Pakcik cakap Arab pun usalli ni kan. Kalau dia fahamkan aku nak semayang. Arab kata semayang lah. Kan? Seolah macam dia kata menghalang dia semayang ke? Tak juga. Arab tu dah ke tepi sikit dah. Luas tu. Cakap itulah silap. Boleh baca. Tapi baca lagi kuat sampai imam tu dengar sekali. Usalli! Baru kuat hati. Sebenarnya tak sampai gitu Islam tu tuan-tuan. Biasa je usalli subhi Allahu Akbar. Gitulah. Bukan tak boleh. Kadang-kadang yang kuat-kuat tu kadang mengganggu orang kan. Orang sebelah pun nak ucap yang sama juga terganggu dia. Kena ada setengah orang yang was-was. Sekejap usalli usalli ada tak semayang dia. Imam bagi salam boleh kata begini. Tu nama dia was-was tahap gaban. Tahap gaban tu sangat dia punya. Ya. Jadi kita tunaikan hak Allah. Hak Allah ni mana? Zakat. Zakat Allah wajibkan hak. Nampak? Sebab kita ni tak memiliki harta, kita mentadbir, menyusun harta. Gunakan ini untuk aku, anak isteri ini Allah Ta'ala wajibkan. Boleh tak convert untuk pahala? Itu tadi pahala ni. Asalkan kita ada harta pada dunia je, inilah pahala aku suka akhirat. Bayar zakat. Zakat ni pula sunat, bayar lebih-lebih. Itu sunat tu. Itu yang sunat, bayar lebih-lebih tu sunat. Ataupun ada orang ni tinggi benar nak anak tu mengaji sekolah agama, masuk tahfiz Quran, minta sekolah kerajaan. Allahu Akbar, syarat ni ketat sangat. Pergilah cari dalam iklan-iklan tu ada sekolah swasta. Berapa ustaz yurannya sebulan? Yurannya RM600. Mau saya ingatkan RM60. Yang lebih tu lillahi ta'ala. Ustaz tu kata boleh juga. Sebab kami pun ada buat juga. Air mineral ni kami baca 30 juzuk Quran. Masuk dalam tank kereta, kereta jalan sendiri. Jalan sendiri lah. Jalan pergi ke workshop. Dia ingat boleh ambil air ni baca 30 juzuk Quran, jadi minyak petrol boleh. Boleh. Ataupun turun jadi minum tu kenyang. Itu kadang-kadang orang kata kenapa mahal sangat yuran? Saya dah survey Kuala Lumpur saja paling murah 600. Itu pun dia punya tempat bisnes masya-Allah mengalahkan universiti kan. Yang dekat sebelah Gombak. Islam masya-Allah. Jadi setengah orang itulah dia pun cari dah duit lebih sikit. Sebab apa cari duit lebih sikit? Sebab nak bagi anak masuk sekolah tahfiz selesa, asrama pada ekon, tempat belajar pada ekon, 600 sebulan. Itu dia. Dia panggil yang kedua tadi, dan menginfakkan hartanya bagi meninggikan, memuliakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang hafal Quran dan dalam diri dari Quran. Bayangkan hebat tak hebat. Betul Allah Taala Rasul kan. Jadikan sebagai keutamaan dalam kehidupan. Setengah orang di keutamaan itulah. Saya ni ustaz kalau anak tak pandai akademik tak apa, yang penting jangan butuh agama. Itu betul. Tapi setengah orang lain, anak saya dah tak pandai akademik ustaz, itu yang saya hantar seagama tu. Itu silap. Itu silap. Total sudah kasih silap. Daripada saya tahun 85 masuk sekolah pondok lagi di Melaka, tapi 9 bulan ni saya pondok tak lama. Kata tuan guru tu kata dia, mak bapak ni bila anak dah tak boleh jadi apa, kau hantar sekolah agama. Itu yang bila dia masuk sekolah agama, curi buah orang mengaji. Ustaz tu runsing lah. Assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam. Kenapa ni anak murid tuan guru curi buah mangga saya? Betul juga kan? Masyarakat ni pula dia duk faham, kau daftar sekolah agama, sekolah pondok, agama rakyat, sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama bantuan kerajaan, apa lagi? Sekolah tahfiz. Daftar 2 Haigan Januari 2024 terus jadi malaikat. Ini masalah dia. Ini masalah problem. Sedangkan manusia tak akan jadi malaikat, itu sunatullah. Itu sunatullah begitu. Faham tentang maksudnya? Terus jadi baik. Mana ada tuan-tuan? Cuba tanya diri masing-masing kan kita macam mana ada dulu kan? Gitu. Bukan senang kan? Saya pada tahfiz saya tahu lah. Didik dah budak kan senang. Didik tu makan masa. Nama pun didik. Gitu tuan-tuan. Jadi itulah kena faham Bila kita nak meninggikan agama Allah, rasa-rasa anak-anak aku ni ada yang berpotensi untuk jadi
para alim ulama. Nah, kau pergilah belajar, usah fikir pasal duit, ayah yang cari. Ini convertkan harta dunia kepada harta akhirat. Itu dia. Tapi tuan-tuan, problem yang berlaku biasa mana-mana sekolah, baik tahfiz, sekolah agama, apa semua yang swasta yang bayar-bayar tu kan, banyakkan mak bapak tak dapat lunaskan yuran. Tertunggak 3 bulan pun ada. Sial. Orang susah tuan. Orang susah. Sebab mak dia pakai beg LV tu. LV original kata ustazah lah. Ada tu salah cerita. Beg pun original tu. Bukannya dia ni orang kata copy paste ni. Bukan fake. Tapi tak boleh bayar yuan 3 bulan. Tak boleh. Mungkin dia nak bayar beg lah barangkali. Ataupun habis beli beg. Belum tengok kereta dia lagi. Silakan. Jadi itulah kita ingat sama-sama tuan-tuan kan. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Fa innama nu'tihi thawaba dzalika, kami beri dia pahala, satu pahala infak dia buat bersamaan dengan 10 kali ganda pahala. Berarti kalau RM1 tentang sebagai contoh, kita masuk ke dalam tabung-tabung ini, berarti tabung masjid kan, okey, masuk je RM1, pahalanya RM10 insya-Allah. Tapi kalau saya letak RM10, pahalanya 100. Sebab kata Imam Al-Qurtubi ni berdasarkan hadis juga, dia berganda menjadi 700 kali ganda sehinggalah bertambah-tambah lagi sampai tak terbilang berapa. Lepas tu para sahabat dulu macam Sayyidina Osman pada tahun berapa hijrah, 8 hijrah sangat, perang Tabuk. Dia panggil Jaisul Usrah, tentera tengah susah, musim panas, air tak ada, makanan kurang, tubuhan tak menjadi. Tiba-tiba dia kata apa? Ya Rasulullah, nak infak aku 1000 ekor unta. Kemudian dia letaknya 1000 dirham di atas riba Nabi SAW. Kata Rasulullah, apa yang dibuat oleh Osman tidak menyusahkan dia dan memudaratkan dia selepas ini. Lepas tu tuan-tuan, kadang-kadang infak fisabilillah ni macam-macam kelebihan. Rezeki berkat tentu dah, Allah tambahkan keberkatan, dan tentu dah berkat tu kebaikan. Dia jadi baik, anak isteri, insya-Allah mudah-mudahan. Kemudian ke akhirat pahala, dalam kubur cerah besok. Allah dah tak murka dia, macam-macam tu kelebihan. Sayyidina Osman tu lah tuan. Sayyidina Osman ni dia orang kaya, maka akhirnya infak fisabilillah. Ada pun sesiapa yang mencari pahala dunia. Pahala dunia ni apa dia? Ada orang tanya, Ustaz, pahala dunia macam mana Ustaz? Balasan dunia. Contohnya kita kata kita susah, kita tolong orang susah. Kita tolong orang susah pada hari ini. Pada hari ini kita tolong susah, besok kita susah orang tolong. Itu pahala dunia tu, balasan dia. Sebab tu orang kafir bila dia tolong orang kafir ni tolong orang, dia kafir tak ada pahala. Dia dapat pahala dunia kan. Lepas tu ada orang selalu situ kan. Lagi orang kafir ni gitu je. Ini halinya kita senang tolong orang susah, dia kan. Besok kita susah orang tolong. Itu pahala dunia tu. Tapi kalau orang beriman, orang Islam lain. Dunia mendapat, akhirat mendapat. Seimbang. Sungguh kan? Nampak? Itu je. Tolong orang susah. Kita susah, orang tolong. Tapi jangan lupa, ke akhirat pahala dah siap ada dah. Satu, bila kita buat baik, pertama jangan menunjuk ke orang. Kedua, jangan ungkit-ungkit ke orang. Yang ketiga, jangan menyakiti hati orang yang kita tolong. Itu masalah kita kadang-kadang. Dah tolong riak pula. Dia tu susah tu aku tolong tu. Ketuk sekarang macam kan? Itulah. Dia riak. Lepas tu pula, dia ungkit. Mungkin dia ada selisih faham orang tu. Kau kena ingat kau siapa dulu. Siapa yang bantu kau? Dah kecil hati kawan. Nampak tak? Itu tak boleh. Allah tegur Sayyidina Abu Bakar kan? Ingat tak? Apa tu? Aisyah dituduh zina dengan siapa dia? Safwan bin Mu'attal. Tahun yang ke-5 hijrah perang Bani Mustaliq yang dituduh zina. Ada orang yang susah di infak. Kata Sayyidina Abu Bakar, nyesal aku nolong dia. Dulu susah dia aku tolong. Allah tegur, jangan dia itu tak boleh. Dan dia berhentikan infak tu, akhirnya Allah suruh sambung balik. Sebab orang-orang yang fitnah Aisyah tu bukan lepas itu saja. Yang munafik lah. Yang tak munafik tu disebat 80 kali sebatan. Qazaf. Tuduh orang zina tanpa bukti, tanpa bawa saksi sebanyak 4 orang. Itu kisah panjang lah. Terus kata dia, itu rujuk tafsir pula. Dia tak tafsir Quran. Surah An-Nur. Baik. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana orang yang
menuntut akan pahala dunia tu, kata dia, ada kalanya kadang-kadang dia nakkan pahala dunia tu, contohnya nak menguasai dunia. Duit banyak, nak pangkat saja. Macam tu. Tabur duit, sokong saya, undi saya. Gitu. Apa tak? Kalau dia merintah dia baik tak apa, dia jahat lagi. Tahu je. Dan untuk melakukan perkara yang terlarang, ada juga. Kumpul-kumpul duit, habis duit ke mana? Ada yang sampai masuk kelab malam, mabuk-mabuk. Ada yang sampai berhibur kerja dia. Siang malam tak kira, pagi petang. Habis sia-sia gitu. Kata ulama, maksud ayat ini, Allah tidak mengharam dan melarang atau menghalang rezeki dia. Tetapi tidak ada bahagian di besok ke akhirat. Pahala tak ada. Harta tadi tu jadi harta dunia je. Jadi harta keseronokan dunia je. Duit banyak tu pergi melancong je lah. Orang duit banyak mana pergi buat haji, pergi buat umrah kan? Gitu. Boleh. Saya cakap duit saya ada, saya nak pergi buat haji. Buatlah. Tahun depan nak buat haji, buat. Ini mahal lagi, tak apalah saya nak bayar ni. Ada setengah orang dia kata saya tak boleh pergi tapi saya nak sponsor orang lain. Ada juga gitu kan. Di mana dia convertkan duit dia jadi pahala. Okay, alhamdulillah. Ni tak ada convertkan duit dia jadi dosa ataupun tak ada pahala. Itulah. Duit di melancong, dia seronok kat dunia je. Duit pula pergi buat dosa maksiat. Jadi dosa. Sekarang itu kali pahala. Bagi kami akan tambahkan lagi pahala dia. Apa dia? Antara maksud ditambahkan pahala akhirat itu apa dia tuan-tuan? Ulama mengatakan dipermudahkan baginya untuk mengerjakan amal ibadah. Itu dia sebenarnya. Contohnya masjid ni dulu asal-asal kan, mana ada aircon. Kan? Semua masjid-masjid tempat kita mana ada aircon sana tu, dulu aircon mahal. Kipas besar tak ada kipas gasi ni. Tapi sebab kerana ada penginfak yang ikhlas. Masjid umumkan kita perlukan dana sebanyak sekian-sekian nak beli kipas gergasi. Orang yang ada duit bagi. Ini pahala. Kemudian bagi duit pula beli aircon. Itu dia. Contoh kita tukarkan, jadikan dia sebagai pahala akhirat. Senang tak ada nak amal ibadah? Senang. Dia senang nak buat amal ibadat. Sebab apa tadi? Allah beri dia harta dunia tapi dia tukar harta dunia sebagai pahala akhirat. Itu dia mudah beribadat. Dahlah dia mudah beribadat, dia mudahkan orang lain lagi untuk beribadat. Insya-Allah mudah-mudahan itulah. Kan? Mudah dia. Lepas tu ada setengah orang kata dia, susah sangat nak semayang, susah sangat nak pergi surau berjemaah. Tanya dia balik, kau duit ada? Duit ada lah, tak ada pusing babat duit ni. Kau dapat beli tak kebahagiaan? Baru dia menangis keluar mata. Kebahagiaan yang kau dapat beli itulah kebahagiaan kau ketika mana kau berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Dia. Saat itulah kamu akan rasakan bahawa dunia ni tidak akan ke mana, tapi bila kamu berhubung diri dengan Allah Taala, menyembah, beribadah, ikhlas kerana Dia, insya-Allah. Itu kau rasa pahala akhirat tu ada. Orang yang menginfakkan hartanya berarti hartanya itu halal. Mudah halal, insya-Allah. Tapi kalau harta itu haram dan tuan, dia akan sentiasa membazirkan harta dia, waliyahzubillah. Ya. Jadi maknanya hartal akhirah ataupun dipanggil usaha dan pahala hari akhirat itu benar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nabi bersabda. Saya bacakan hadis yang tahap dia lemah dulu. Sebab saya bukan ahli hadis kan. Saya banyak kekurangannya, ilmu tak banyak sangat. Cuma itu yang kita tengok dan kita belik-belik sajalah. Tapi sana ada hadis yang lebih, ada yang sahih. Tapi tak salah kan? Sebab benda ni benda yang dia bukan berkaitan dengan akidah dan bukan berkaitan dengan hukum halal haram, tapi menjadikan satu motivasi terhadap diri kita. Bunyi hadis inilah hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kasih akan dunia itu adalah menjadi kepala kepada segala kesalahan dan kejahatan. Ingat contoh yang saya sebutkan tadi. Itulah. Sebab kena tamak, nak kaya cepat, nak untung cepat, sanggup menipu dalam perniagaan. Itu jahat menipu. Hadis yang sahih, man kanat hammahu al-akhiratu jama'allahu lahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya raghimatan wa man kanat hammahu ad-dunya farraqahu Allahu alaihi amrahu wa
wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Ini hadis sahih. Maksudnya apa? Sesiapa yang akhiratnya menjadi tujuan utamanya, Allah himpunkan segala usaha dan urusannya. Maksud himpun begini tuan-tuan. Ada orang ni dia buat apa saja semua akhirat. Awak. Contohnya dia menjadi nazir masjid. Orang lantik di masjid, nazir, timbalan. Ada dia punya lagi setiausaha. Contoh. Dia kata apa? Inilah usaha-usaha aku untuk dapat masuk syurga besok, ada pahala ke akhirat. Itu dia. Jadi Allah dia tengok dia, niat dia betul je nak cari keredaan Allah dan pahala di hari akhirat, Allah pemudahkan urusan dia. Apa dia rancang baik berlaku, jadi dia. Kemudian sama jugalah dengan orang yang cari harta benda dunia. Dia kata cari harta benda dunia bukan dunia semata, nak untuk akhirat. Lepas tu para sahabat kaya raya pun tuan-tuan, banyakkan infak fisabilillah. Mereka sendiri tak ada apa lah. Sayyidina Abu Bakar masih dia infak tuan-tuan. Habis infak semua harta benda dia. Rasulullah tanya, "Ma abqaita li ahlik?" Kau tinggalkan apa untuk ahli keluarga kau? Dia kata, apa? Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasul saja. Itu je lah. Agar mereka itu akan taat pada Allah dan Rasul. Itu yang paling penting. Pahala tu serahlah pada Allah Ta'ala untuk bagi pada mereka. Itu aku tinggalkan untuk mereka. Pemudah tak urusan Sayyidina Abu Bakar? Mudah. Untung dia, anak dia jadi isteri pada seorang kekasih Allah, Nabi SAW. Kamu bukan mudah nak bagi tu. Dalam ramai-ramai orang, Aisyah jadi isteri Nabi. Banyak kan? Ulama, saya pernah dengar tu ceramah pada TV Arab lah, Mesir. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata Aisyah tu menjadi isteri Nabi, wahyu daripada Allah Ta'ala. Perintah Allah. Subhanallah. Di rumahnya turunnya wahyu. Tak mulia betul. Dan Allah menjadikan kekayaan dalam hati dia. Apa maksud kekayaan hati? Rasa cukup je. Semalam saya forum untuk sambutan tahun baru di sebuah surau. Kita ni Ustaz Cak Ayam ni tuan. Surau lah orang panggil kan, forum pun. Surau buah flag. Tapi tak kisah tuan, itu bukan keutamaan. Asalkan orang panggil, apa yang dia kongsi-kongsi lah. Satu ustaz ni tuan, dia kerja kat mahkamah syariah. Ya, peguam syariah. Bukan cekak-cekaknya orang. Dia kata bila bagi kursus adik-adik yang baru nak berkahwin tu, dia kata ada seorang pasangan, seorang budak perempuan ni, mata merah, perempuan menangis, bergaduh dengan pasangan dia. Ringkas ceritanya dia kata hidup dia bekerja swasta ni, saya tak tahu, saya ada swasta, orang jadi swasta tahulah. Nak naik gaji ni KPI kena tinggi kan. Dia kata selama 3 tahun gaji dia serupa je, tak naik-naik. Tetapi dia mula rasa ketenangan jiwa cukup dengan apa yang ada setelah mana dia tidak pernah meninggalkan solat. Mana dulu tinggal solat, sekarang dah mula solat, tak tinggalkan solat tu kata dia. Dia kata saya jahat lain saya tak buat, alhamdulillah ustaz, tapi cuma satu je, tinggal semayang. Kau tinggal macam mana? Sekejap buat, sekejap tidak. Bila mula tak pernah tinggalkan solat, dia rasa apa yang ada sudah cukup. Subhanallah. Ini dia. Dia cari akhirat yang sebesar-besar keutamaan, insya-Allah apa yang ada rezeki Allah Ta'ala cukup bagi dia. Dan dunia pun datang kepada dia dalam keadaan hina. Maksud dia kan, dia pandang dunia tu hina, dia tak ada rasa mulia. Kita pandang satu benda, rumah besar, kereta besar, orang besar, pangkat besar, kita rasa macam satu kemuliaan. Tapi bagi orang macam ni tuan-tuan, dia pandang satu benda yang hina. Bukan dia menghina orang tu, dia pandang benda tu hina. Jangan salah faham. Itu maksud dia. Dan sesiapa yang kepentingannya adalah dunia, maka Allah kucak kacirkan segala urusan. Itu urusan yang tak ada keberkatan. Buat apa tak ada barakah. Walaupun banyak memiliki harta benda, tapi tak pernah merasakan sebuah kebahagiaan, keseronokan. Bahkan setiap hari berenang air mata. Sebab apa? Anak-anak menderhaka. Suami pula buat hal. Yang suami pula, isteri pula buat hal. Anak-anak buat hal. Macam itulah. Dan Allah menjadikan kefakiran di depan mata dia. Akhirnya dia rasa apa yang Allah kurniakan banyak dah pada pandangan orang yang miskin, orang yang susah, orang yang sederhana. Tapi bagi dia tak pernah rasa cukup. Itu jadi dia.
Bersyukur dia pun tidak. Dunia pun datang tuan-tuan kepada dia hanya sekadar apa yang Allah tulis di Lauh Mahfuz je. Berdasarkan pada hadis sahih ni, harta benda dunia ni Allah ditambahkan sebenarnya. Tapi ada setengah orang Allah kata aku beri kau banyak ni dah lah. Tapi pada manusia banyak tu. Tapi pada dia macam tak cukup. Allahu Akbar. Ini yang kita nak katakan qanaah. Biar ada rasa puas hati dengan apa yang Allah beri pada kita tuan-tuan. Kata Qatadah menunjukkan maksud dunia ni tak kekal. Innallaha yu'ti ala niyatil akhirah ma syaa min amri dunya. Allah Ta'ala tuan-tuan dia akan beri apa saja dunia ni kan, bila seseorang itu niat akhirat kepada harta benda dunia itu. Tak kisahlah dapat pangkat benda dunia tak. Dia kata apa? Kalau aku dapat jadi pemimpin, aku akan tegakkan keadilan, laksanakan hukum Allah Ta'ala, amal ma'ruf nahi munkar. Itu niat akhirat tu. Maka Allah Ta'ala akan beri dia pahala akhirat besok. Niat itu ada, dia buat sungguh. Bukan cakap dia, ada orang cakap dia tak buat kan. Cakap dia buat. Ni sama juga harta. Aku nak cari harta ni bukan apa, boleh tolong orang susah, orang miskin, keluarkan zakat, infak fisabilillah. Macam para sahabat, Allah berikan harta benda dunia atas dasar niat dia untuk akhirat. Wala yu'ti ala niyati dunya illa dunya. Tapi bila niat kerana dunia, Allah beri dunia je, Allah tak beri akhirat. Dunia senang tapi tak ada pahala akhirat. Sebab itulah saya teringat kata-kata seorang termasyhur tuan-tuan, almarhum Tuan Guru Abdul Aziz. Dia kata apa? Kalau kita cari akhirat, niat kita akhirat, kerja pun akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kita kerja dunia, niat pun dunia, dapat dunia lah, akhirat tak dapat. Itu yang bahasa mudah-mudah nak faham tuan-tuan. Oleh sebab kerana keadaan masa tuan-tuan tidak mengizinkan untuk saya memanjangkan lagi huraian ini, bab kata para ulama, tak dapat kita nak habiskan semua, jangan tinggal separuh tuan-tuan. Paling kurang separuh pun dapat. Yang lain tu kita jumpa lagi tuan-tuan, lambat lagi lah tahun depan, insya-Allah tuan-tuan. Tu kata bunyi lambat tetapi jaraknya dekat. Tahun depan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kesimpulan perbincangan kita pada hari ini tuan, dunia ni hanyalah suatu permainan hidup kita yang palsu. Dia hanya indah di mata tuan-tuan, kadang-kadang dia indah di hati, tapi sebenarnya tidak dah di dunia sahaja tuan-tuan. Kita nak indah tu di akhirat, tapi apakan daya bila tabiat dunia tu indah dekat dunia, tak indah ke akhirat. Dia tukarkan dunia tu keindahannya dunia dan akhirat. Maka carilah akhirat agar indahnya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau cari dunia semata-mata, tidak menghiraukan akhirat. Keindahan dunia yang palsu sementara itu terasa, tetapi kesengsaraan di akhirat itu mai tempat bakal kita rasai besok tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.